العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin, muslimat, para ahli Al-Quran sekalian, Ahlullah wa khassatuh. Hari ini sepatutnya kita berada pada ayat 93, tapi hari itu kita terlalu cepat. Ada beberapa perkara yang perlu kita fokus, iaitu doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa kepada kerajaan Fir'aun yang zalim. Ada beberapa tafsir yang menarik yang disebut oleh Ibn Katsir dan tafsir-tafsir lain yang mungkin boleh menjadi peringatan kepada kita semua. Kita baca balik ayat 88 sampai ayat 92. Tajuk ialah doa Nabi Musa terhadap kerajaan Fir'aun yang sombong dan zalim itu. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال قد أجيبت دعوتكما وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian. Yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kau jadilah kami ini, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang hati mereka bersih. Amin. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, pada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuknya, serta muslimin, muslimat seluruhnya, khususnya saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestin. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakan jua, hebahkanlah jua kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan dikurniakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat anda kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa benci dengki terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat-Mu, serta Kau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjuk-Mu.
Amin ya rabbal alamin. Ayat 88. Wa qala Musa, Musa berdoa. Qala ni dengan makna doa. Qala dengan makna doa. Sebab apa doa? Sebab lepas pada tu ayat betul doa. Macam mana kita nak faham dia betul doa? Perkataan Rabbana tu. Rabbana ni makna doa. Tapi selepas Rabbana tu, dia punya nilai bukan nilai minta. Nilai kita panggil apa? Nilai bukan merayu, melapur. Bolehkah kita kata melapur? Asalnya pada melapur apa kita nak kata? Tak, dia nak ceritanya Firaun ni jahat ya Allah. Nah, aku dah dakwah lama dah tak pakai dia ni. Nah, kau beri harta ke dia, kau beri kedudukan ke dia, tapi dia tak guna untuk jalanmu, dia guna untuk lawanmu. Jadi aku rasa tak patut dah dia hidup, biarlah dia mati. Apa doa ke apa tu? Nah, mengadu, bahasa mengadu. Nah, tak patut mati. Sebab tu ini dua rakaat pertama tu dia mengadu kepada Allah. Maknanya seolah-olah kita ni bila kita ada masalah boleh mengadu pada Allah. Masalah kita apa? Jangan duk terus minta mengadu. Aku ni gini. Lama dah sakit dah. Aku dah buat segala-gala musuh tapi aku sakit ya Allah. Kan? Lepas tu kalau boleh sembuh aku. Aku nak mari tadabbur ni. Kan? Rayu dia. Mudah-mudahan Allah dengar. Seperti mana dengarnya Allah pada ayat 89 ke surat berikut tu. Doa Nabi Musa. Kata Musa, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Sampai situ kita baca. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Itu satu package. Apa ni laporan apa kita kata ni? Pengaduan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau, sungguh-sungguh engkau lah ataita. Ni kaedah. Apa ni akidah ni? Innaka ataita. Itu ayat innaka tu ditambah nilai. Asalnya anta ataita. Ataupun tak perlu anta pun. Ataita. Rabbana ataita fir'auna wa mala'ahu zina. Tak payah innaka. Tak perlu pun innaka. Kalau kita nak lapor. Tapi kenapa Musa bahasa dia guna innaka? Benda yang maknanya sama. Dengan hanya berkata Rabbana ataita fir'aun. Cukup lah. Tapi dengan bahasa Musa dia guna dua penambahan. Penambahan pertama inna, penambahan yang kedua anta. Inna anta ataita. Berapa kali? Dia tambah dua kekuatan untuk menunjukkan Musa ni betul-betul yakin bahawa hebatnya Firaun bukan kehebatan dia. Dia adalah kurniaan Allah. Kenapa jahat Nabi Firaun itu diberi sebegitu hebat sehingga mengaku Tuhan? Asalnya Firaun ni masa Musa, kan, ni cerita dalam ayat lain, Musa masa mula-mula dia balik daripada Madian, kan Musa ni anak akak dia, balik pada Madian, dia pergi jumpa Firaun dengan bawa bukti-bukti. Firaun nak beriman dah. Tapi malak ni masalahnya. Malak ni apa? Pembesar-pembesar ni, menteri-menteri ni,
Dia bagi semangat pada Firaun. Tak payahlah beriman. Musa ni siapa? Anakmu je, anak akakmu. Kan anak benar pun. Jadi dia semangat. Jadi dia memilih jalan pandangan pembesar daripada pandangan Musa. Maka ketika itu Allah tarik dia punya hidayat. Kita jumpa jalan benar, tapi disokong oleh orang yang tidak benar, maka Allah tarik hidayah. Itu bahaya. Innaka ataita, menggunakan innaka tu, kita faham bahawa Musa alaihissalam begitu yakin bahawa kuasa Firaun adalah anugerah Allah. Untuk apa? Sebab dulu dia nak hidayat, tapi dia tolak hidayat. Untuk apa Allah beri kepada orang tak nak hidayat? Istidrajan. Dalam istilah ilmu, istidrajan. Bagi nak suruh dia sombong. Apa istidraj? Bagi kerana istidraj. Darj. Maknanya, apa Ustaz Adi? Istidraj ni. Bagi seronok. Bukan bagi suka. Ada orang bagi nak suruh, nak marah, bagi, ambil lah. Tangguh nanti. Gitu dah. Istidraj. Jadi dia bagi kepada Firaun. Jadi Musa kata, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Bukan Firaun saja, malak. Dengan menteri-menteri dia sekali, dia bagi apa? Zinah. Zinah ni hiasan. Hiasan ni maknanya, hiasan ni kalau sebagai seorang raja, hiasan dia ialah istana, zinah. Zinah juga tentera-tentera yang banyak kan, pengikut-pengikut yang ramai, penyokong yang ramai, zinah. Dalam masa yang sama, wa amwalan. Firaun dikurniakan Allah secara istidraj, harta yang banyak. Fil hayatid dunia. Semasa hidup di dunia. Itu satu aduan Musa kepada Allah. Maha suci Allah daripada tidak tahu. Allah dah tahu. Cuma kita sebagai hamba kena ngadu juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi Musa mengadu kepada Allah dalam doa dia, Rabbana liyudillu an sabilik. Pendek tu. Itu lengkap tu, doa lengkap. Rabbana, wahai Tuhan kami, Firaun dan Malak ni, dia dapat harta, dia dapat zina. Kita takdir gini. Rabbana bizinatihim, kita takdir, boleh tulis. Rabbana bizinatihim wa bi amwalihim. Wahai Tuhan kami, dengan perhiasan mereka, kedudukan mereka, dan dengan harta mereka, liyudillu, mereka jadikan kedua-dua itu liyudillu, untuk mereka menyesatkan rakyatnya. Kaum dia lah kan, rakyat takut kena kita pula. Kaumnya, menyesatkan kaumnya, ansabilik, daripada jalan engkau. Inilah aduan kedua. Dia guna zina, amwal ni untuk mereka sesatkan kaum sendiri daripada jalan engkau ya Allah. Dua aduan. Lepas dia ngadu gini, dia terus minta kepada Allah. Hak minta je ni ya. Rabbana tmis ala amwalihim. Itmis. Ini doa yang keras ni. Itmis, atamsu. Kalau masdar tamasaya tmisu, tams, atams. Tamsu ni upah harta jadi benda lain. Upah harta jadi benda lain. Kata ahli tafsir, harta-harta Firaun berubah lepas pada doa ni jadi batu. Harta dia di batu habis. Mah-mah dia jadi batu. Dah. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana ketiga ni, itmis, engkau musnahkanlah ala amwalihim, atas harta-harta mereka. Harta tak ada. Kalau Allah musnah habis, tak ada kekuatan. Bukan setakat tu. Washdud. Ishdud ni syadid. Ushdud.
Syaddada. Syaddada yushaddidu, syaddid. Kalau usdud, syadada. Kalau syaddada yushaddidu, tasydid, syaddid. Gitu. Tapi usdud daripada perkataan syadada. Benda sama je, tapi dia tidak datang atas fa'ala. Jadi syadada yashdudu, syadda asalnya. Syadada. Kalau kita pecah balik syadda tu jadi syadada. Jadi syadda yashuddu usdud. Washdud ala qulubihim. Usdud ni maknanya syadda. Tutup dengan keras. Tak. Tutup dengan sungguh-sungguh, tutup dengan kuat. Tutup mana? Ala qulubihim, tutup hati. Allah doa Nabi kepada Firaun dan Malak ni. Berat ah? Dah harta jadi batu, hati pun jadi keras macam batu. Tak ada nilah. Waliyazbillah. Allahumma inni na'udzubika min hadhihi sifat. Ya Allah, kami berlindung daripada engkau daripada sifat-sifat ini. Hati, harta jadi batu, hati pun keras macam batu. Kesannya apa? Fala yu'minu. Maka tidaklah mereka itu siapa? Fir'aun wa mala'ahu. Rujuk pada Fir'aun dan mala'ahu. Sampai bila dia tak beriman? Hatta ada beriman juga. Yarawul azabal alim. Sehingga mereka menyaksi dengan mata sendiri azab yang pedih. Tenggelam dalam air ni pedih azab apa? Tenggelam je, pedih azab. Azab betul, azab yang pedih. Okey, inilah doa 3 kali Rabbana, 2 aduan, 1 minta. Mintanya Rabbana tumis ala amwalihim. Ayalah. Tapi dalam minta ni Nabi Musa tengok dia minta ada 2. Walau dia minta ni pertama itmis, yang kedua usdud. 2 ni. Itmis ala amwal, usdud ala qulubihim. 2 ala tu. 2 ala. Waliyazbillah. Nah. Okey, doa ini mustajab. Doa Nabi Musa mustajab dan ayat berikut. Kita dengar ayat berikut. 89. Muka surat 219 tu. Qala Allah. Qad ujibat. Ujibat dak. Mati. Ujibat. Tak, kamu dia jumpa dengan dal. Jadi tak apa bunyi ta tu, sikit lah bunyi. Ujibat da'watukuma. Yang mengaminkan doa Musa ni siapa? Siapa ada berdoa bersama Musa? Harun tak? Tak nampak masa ni. Walaupun tak nampak dia guna Rabbana. Maknanya kita sebelum ni kita tak tahu Musa doa dengan siapa. Mungkin ada lagi orang lain. Tapi bila ayat 79 ni Allah kata da'watukuma, maknanya Nabi Musa bersama Harun. 2 orang boleh guna kami. Boleh juga kan? 2 orang boleh guna kami. Jadi qad ujibat. Qad itu taukid. Sungguh-sungguh. Makna Allah pun sungguh. Bila Nabi Musa kata innaka, Allah pun kata qad. Sama-sama semangat. Dan Allah ni suka sangat hamba dia berdoa. Dan rasa bangga doa hamba. Kat mana kita nampak bangga doa Allah kepada doa Nabi Musa? Kat mana? Pada qad. Pada qad. Qad itu taukid pada jawapan. Qad ujibat da'watu. Da'watu tu kalimah tu. Kenapa da'watu tidak da'wata? Maknanya naib fa'il lah tu. Naib fa'il. Maknanya dakwah tu doa. Da'a yad'u da'wah. Da'a yad'u da'wah. Da'a yad'u doa. Sama je. Dakwah ataupun doa. Jadi dakwah tu dengan mana doa. Sungguh-sungguh doa kamu berdua ujibat telah mustajab. Telah dijawab. Okey. Bila Allah terima doa keduanya,
Allah pesan kepada Nabi Musa dan Harun. Apa pesanan dia? Pertama, fastaqima. Fi'amal tu. Fastaqima. Kalau seorang, fastaqim. Kalau dua orang, fastaqima. Kalau ramai, fastaqimu. Fastaqima. Wahai Musa dan Harun, istiqamahlah kamu berdua. Istiqamah untuk buat hak kerja Allah. Yang kedua, cabaran kamu, masa kamu nak buat ni, ada lagi orang mari ar-rashi ni, penrasuah ni. Mari lagi. Dia kata, Musa, janganlah buat gini. Doa mula kepada Allah. Jangan hapus Fir'aun ni. Contohnya gitu tak? Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamu. Allahu akbar. Tattabi'anni. Kenapa panjang sampai nang harakat tu? Anni. Nun pula nun tasydid. Nun musanna terhapus. Asalnya wala antuma tattabi'aninni. Dua kali nun tu. Tattabi'aninni. Dibuat nun musanna kerana nahi. Dibuat nun musanna dan dimasuk nun luar, nun yang tidak ada dalam kerangka ayat, diambil daripada luar. Untuk apa? Nun taukid dia panggil. Nun tasydid tu nun taukid. Untuk apa? Untuk menguatkan arahan bahawa jangan sekali-kali kok mana pun wahai Musa dan Harun, kamu ikut, kamu follow apa dia? Sabila, akan jalan alladzina la ya'lamu, orang yang jahil. Kita ni kadang-kadang cadangan datang daripada orang yang tidak berkenaan. Cadangan datang daripada orang yang tidak berkenaan. Siapa orang yang tidak berkenaan? Orang bukan Islam nak masuk jadi AJK penggubah syariah. Itu cadangan yang alladzina la ya'lamun. Contoh kan, isu negara kita 2-3 bulan yang lepas. Non-Muslim, kerana dia jadi ketua, dia nak masuk, nak urus isu yang dia tak tahu. Orientalis lain, orientalis dia ngaji, ni dia tak tahu, tiba-tiba dia kan ada setengah-setengah kita pergi buat PhD dengan orientalis kan. Dia bukan Islam tapi dia mustasyrikin dia panggil. Dia Islam ni tahu segala-galanya dan dia jujur, tapi dia tak masuk Islam, hidayah macam Abu Talib kan. Jadi ni orang tak tahu kita nak masuk dalam AJK tak boleh lah. Jadi Allah berkeras kepada Nabi Musa dan Harun, kalau kamu nak, jangan sekali-kali ikut jalan orang tak tahu. Ini bahaya, menghapuskan nilai-nilai kebenaran, mengikut jalan orang yang tidak tahu. Itu warning berat tu. Kalau kita baca pun nampak macam keras tak? Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Keras. Baca keras kerana warning yang amat keras. Kalau Nabi Musa berpaling daripada itu, Nabi Musa tidak lagi menyampaikan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah cerita doa Nabi Musa dan Harun serta penerangan syarat istijabah. Penerangan Allah tentang syarat diterima doa. Diterima kena istiqamah dan jangan ikut orang yang tak ada ilmu. Ini kita dapat ambil ilmu ni daripada ni. Kena istiqamah. Bila kita doa untuk Islam, kena istiqamah dengan Islam. Dan yang ikut orang-orang yang tidak ada ilmu. Banyak isu-isu yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita kata pada ulama, kadang-kadang ulama tak reti lah. Ada pandangan orang ni pun tak ambil. Kita kena faham lah kenapa ulama tak ikut contohnya. Wallahu a'lam. Itu kita nampak. Kemudian peristiwa berikut selepas doa. Apa peristiwa yang berlaku selepas Nabi Musa berdoa? Ayat yang ke-90.
Wajawazna bi bani Israel. Maknanya pergerakan Nabi Musa Harun bersama Bani Israel melarikan diri daripada kejaran Fir'aun dan tentera-tenteranya, Allah guna jawazna, kami yang mengatur. Masya Allah. Jawazna ni mujawarah. Jawazna. Fi'il madhi. Jawazna tu. Kami telah mendekati. Ada terjemah apa? Seberangkan. Okey, bukan mendekati. Jawazna ni menjemberangkan. Wajawazna, kami jemberangkan. Bolehkah gitu? Bi Bani Israel, bi itu dengan makna bersama. Dengan Bani Israel al-bahra, seberangkan bersama Bani Israel, Musa dan Harun bersama Bani Israel al-bahra, laut. Ni dia cerita masa, dia tak cerita pasal fadrib apa ni, bila Musa kata gini, bila siapa kat Laut Merah tu, dia bersama Bani Israel semua tu, mari siapa laut di depan, tengok belakang macam apa, macam bintang-bintang, tentera dengan kekuatan dia, tentera Firaun. Kata Bani Israel, habis dah kita. Tak. Dia kata gitu lah, ayat mana nak kita cek balik lah. Habis dah kita, wahai Musa. Inilah, dahlah kita ni tak selamat. Apa kata Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdi. Cek saya ayat tu. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Jangan takut, kata Musa. Bersamaku ada Tuhanku. Dia akan tunjuk jalan macam mana. Bila Musa kata gitu, Allah pun berfirman, ya Musa, apa ayat tu? Idrib bi'asakal bahr. Ayat itu tak? Idrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukullah dengan tongkat engkau laut. Idrib, daraba. Daraba ni pukul. Tongkat kecil, pukul laut. Terbuka tak? Laut Merah ni kalau kita pergi, bukan kecil, besar kan? Idrib bi'asakal bahr. Pukul dengan tongkat engkau bahr. Maknanya dua yang kita dapat di sini. Pertama, kena ada asbab. Nak dapat sebenar kena ada asbab. Yang kedua, walaupun benda tu mustahil, macam Palestin hari ni, mustahil Gaza hidup sampai sekarang, tapi Allah boleh buat. Allah boleh buat. Idrib bi'asakal bahr. Pukul laut dengan tongkat engkau. Maka bila Musa mendapat arahan Allah gitu, dia pun pukul lah. Maka terbuka, dikatakan ada 12 laluan. 12 laluan laut tu. Kenapa 12? Sebab Bani Israel ini ada 12. Ha? 12 puak, 12 kabilah. 12 puak ni mari mana? Daripada mana? Dia anak Nabi Yaqub ni, anak Israel. Nabi Yaqub ni ada 12 orang. Jadi setiap orang ni dia berbentuk. Itulah yang nak faham lah. Mungkin ada pandangan lain yang nak faham gitu. Jadi dia jadi 12. Bentuk pun kan dia pukul batu keluar air pun 12 mata air. Macam gitu. Jadi isu-isu pok-pok ni lah. Mungkin kita bincang tempat lain lah. Dah. Jadi wajawazna bi Bani Israel al-bahra ni maknanya setelah berlaku tadi dah. Berlaku tadi baru, maknanya dah jalan dah terbuka. Jalan laut dah terbuka 12 laluan. Maka Allah berfirman, wajawazna bi Bani Israel al-bahra. Bi Bani Israel al-bahra. Maka kami jemberangkan dengan Bani Israel itu Laut Merah tu. Bila Bani Israel bersama Musa berjemberang di tengah-tengah tu, tentera bersama Firaun sampai di tepi sungai. Sungai Laut Merah tu kan? Sungai pula, Laut Merah tu. Sampai situ dia tengok, jalan menarik. Kalau Musa boleh pergi, takkan kita tak, dia dah hilang dah fokus bahawa itu Musa tu special untuk diri dia kan. Dia sebab dia tak ada Allah.
Tak ada Allah ni bahaya. Kalau kita tak beriman pada Allah ni, kita rasa boleh belaka. Kan? Boleh buat belaka. Sedangkan ada hak boleh, ada tak boleh. Jadi dia rasa boleh. Dia pergi. Fa'atba'ahum Fir'aunu. Fir'aunu tu fa'il. Yang mengikut hum tu Musa dan Bani Israel. Mengikutlah Musa Bani Israel itu oleh Fir'aun. Bukan Fir'aun seorang. Wa junuduhu. Bersama. Wa tu ma'iyah. Bersama tentera-tenteranya. Dia ikut sebab apa dia tu? Sebab apa dia ikut? Dia tahu ni bahaya. Dia ikut juga sebab apa? Ada dua sebab. Sebab pertama, Baghyan. Nak balas dendam. Dengki. Hasadan. Baghyan ni hasadan. Dengki. Yang kedua, sebab apa? Adwa. Sebab kedua ialah adwa. Kerana nak balas. Pertama dengki. Yang kedua nak hapuskan. Sepatutnya kalau mampu bahaya biarlah kan. Sesat ada masalah tu. Dah sesat lah. Kita tak mampu. Tapi nak tunjuk juga. Orang berkuasa nak tunjuk juga dia boleh buat. Walaupun tergadai negara pun buat juga. Tak boleh lah siapa tergadai negara. Tuan Sa'di. Kalau nampak tergadai negara bersatulah kita. Mentang-mentang kita ada kuasa. Negara pun gada. Tak boleh lah. Macam Firaun berlaku. Kan? Adwa ni. Rasa dendam terhadap Musa tak habis. Rasa permusuhan dengan Musa tak habis. Sanggup membadai laut. Tak sedar bahawa ia dalam bahaya. Allahu Akbar. Bila masuk, apa jadi? Bila ikut sampai dalam laut tu. Hatta idza adrakahul gharaqu. Masuk tu tiba-tiba air tu, air yang tadi menebing boleh ke? Jadi tebing tak. Air terangkat kan, menebing, tiba-tiba tertutup balik. Firaun dan tentera dia lemas. Punya lemas, ramai-ramai. Hatta idza adrakahul gharaq. Nak tenggelam dah. Gharaq ni tenggelam. Dia tenggelam dah, nak lemah, nak habis dah. Tak ada siapa boleh tolong. Sebab semua lemas. Tak boleh tolong. Air laut ni dalam. Dengan pakaian beratnya dia, dengan emas di tubuh dia, dengan kelengkapan kelengkapan tentera lagi, tak boleh lemah. Apabila adraka ni maknanya sampai masa nak tenggelam. Adraka yudriku idrak. Idrak ni maknanya dah sampai masa al-gharaq, tenggelam. Qala, lalu Fir'aun sedar diri. Qala ni. Bila sedar diri dia kata apa? Amantu. Baru dia beriman. Amantu. Ya Allah, aku telah beriman. Dia tak sebutlah ya Allah. Tapi ada nilai tu. Ya Allah, aku telah beriman. Annahu, sungguh-sungguh dialah la ilaha, tiada yang disembah. Dia tak tahu nak sembah siapa. Dia tak tahu nak cinta nak sembah Allah tu. Dia kata gini je. Illa amantu, la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israel. Kerana tak biasa nak sebut Allah, tak reti nak sebut Allah. Sebut macam mana? Allah ni berat. Kalau kita tak biasa sebut Allah, nak sebut Allah pun tak boleh. Fir'aun dia tak sebut Allah. La ilaha illallah. Dia tak kata gitu. Dia kata la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel. Dia kira-kira borong gitu ya. Aku tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Tuhan yang disembah dengan Tuhan itu oleh fa'il tu. Banu tu amanat Banu tu fa'il kepada amanat. Amanat bihi Banu Israel. Banu Israel yang beriman. Aku nak ikut hak tu. Wa ana minal muslimin. Sekarang ini ya Allah, aku serah diri. Muslimin mana serah diri? Serah diri. Maknanya Fir'aun sempat berdoa dengan Allah semasa hayatnya, tapi hayat nyawa dihalkun. Dia masih hidup masa tu dia berdoa, tapi nyawa gharaq, nyawa nak habis. Tidak diterima doa dia. Bukti
Nabi Fir'aun ini didengar Allah, Allah jawab dalam ayat 91 tu. Apa kata Allah? Al-an, marah tu. Alif mamdudah panjang tu asalnya dua. Al-an alif lam kan? Tambah alif pula depan. Jadi hamzah istifhamiyah. Ana sebut jangan panjang sebut Allah. Jangan panjang sebut Allah. Allahu Akbar, kita mengatakan Allah besar ke? Banyak anda dengar imam-imam di kampung-kampung dan tempat-tempat pun dia bukan takbiratul ihram, biasa berlaku takbir intiqali. Intiqali dia kata sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kan dia nak turun tu dia memanjang sikit, silap tepat. Allahu Akbar. Anak pun saya tutup dengan jari, tak nak dengar. Saya sensitif dengan bahasa, saya tutup telinga, tapi dengar juga sebab banyak kali anak pun beritahu pada musi-musi, tolong royak ke imam tu, nak royak ikut kan. Sahaja tak boleh tu, itu pertikaikan Allah besar ke kecil. Dia beritahu, tapi imam tu tak boleh hejah. Dia dah biasa, tak boleh hejah. Banyak kali dah cakap, tak hejah juga. Kalau tak boleh hejah, tak boleh jadi imam. Ya, sepatutnya tak layak dah tu. Dia jadi rosak. Tapi kalau kita tak faham, tak ada isu pun. Tak tahu kan dah. Ini tak, memang rosak. Suara yang menyebabkan rosak ayat. Suara kita. Allahu Akbar. Macam nak buat macam mana? Allah, panjang Allah. Allah, maknanya satu baris je tu. Allahu Akbar. Sikit je dah mempersoalkan. Gini jugalah. Allah kata al-an ditambah alif ham istifhamiyah. Fir'aun, sekarang waqad asaita qablu, engkau dah buat jahat sebelum ni. Wa kunta minal mufsidin, bukan jahat untuk engkau je. Kamu merosakkan seluruh bangsa berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Fal yaum, ni mustajab juga doa Firaun, tapi setakat untuk jadi panduan. Fal yauma nunajjika, hari ini kami selamatkan engkau. Bi badanika, dengan tubuh engkau sahaja. Sebab apa Allah terima doa Musa, doa Firaun ni? Dia terima setakat tu jelah, setakat dia tidak masuk dalam bumi, tak masukkan mayat mayat Firaun dalam bumi. Dia biarkan di dunia sampai kiamat, sampai gini. Kan? Nunajjika bi badanika. Untuk apa? Litakuna anta, untuk engkau dijadikan liman khalfaka ayah, bagi orang yang datang selepas engkau bukti jahat engkau. Gitu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ni nasihat umum ni, ayat ni nasihat umum. Walaupun engkau diberi dibenarkan hidup di dunia, mati tapi tidak dimasuk dalam bumi, satu-satunya kan. Ada lagi ke orang lain yang Allah tak masuk dalam bumi selain pada Firaun? Ada? Kamal tak masuk bumi? Kamal Atatürk yang menghapuskan Khalifah Uthmaniyah. Ada lagi? Kena cek siapa lagi selain daripada Firaun yang bumi tak sanggup menerimanya, yang Allah tak benarkan bumi terima dia. Jadi itu kata ni nasihat akhir sekali ni, wa inna katsiran minan nas. Sebenarnya inna tu makna sebenarnya lah. Sebenarnya ramai di kalangan manusia kemudian lepas Firaun ni, dia an ayatina, tentang bukti-bukti kebesaran kami ni, laghafilu, mereka lalai. Ramai kan? Tahu dah kalau tak ikut ketentuan Allah, berakhir dengan macam Firaun. Yang Allah zahirkan Firaun boleh kena, tapi Mesir buat juga. Mesir ni ada Firaun, sampai sekarang dia derhaka juga. Kan? Banyak benda-benda yang dia buat macam Sisi ni dia
Tuan-tuan tahulah cerita dia dengan Mursi pada zaman Mursi dulu. Dia tu orang bawah Mursi. Tapi Mursi bagi kedudukan dia potong tekak Mursi kan dengan sebab-sebab udwan, baghyan wa udwan. Tu dia kan. Wallahu a'lam. Jadi ghafil. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu. Nampak sikit semalam anak apa hari Khamis tu apa nampak cerita ni. Jadi kalau kita tak ulang balik macam tak ada ilmu sikit. Hari ni nampak sikit ilmu. Anak balik baca sekali tak berapa siapa ni dalam keadaan kita cepat, lepas tu tidak hayati, tak nampak. Ni nampak sikit lah. Anak ni mengembalai sahabat-sahabat sekalian ni untuk cari ilmu je lah. Anak nak isikan hidup anak ni tiap-tiap pagi dengan Quran. Orang lain tak mampu dah nak buat. Jadi hak ni lah. Jadi anak belajar benda-benda. Kalau boleh nak lepas pada nak hafal. Umur 60 dah baru nak hafal Quran. Kan? Bila dah reti isi nak hafal pula rasanya. Deki tengok orang-orang yang hafal Quran. Dia ingat belaka. Kan? Semalam Imam Mujahid jadi imam salat tahajud. Ingat habis. Kan? Ustaz Iskandar. Kita tak boleh nak ingat gitu. Dia ingat. Jadi kita biarlah, kita nak faham dulu baru nak hafal. Dulu dah hafal dah lupa balik. Jadi insya-Allah muslim-muslimat, terima kasih kepada semua yang hadir, semua yang sama-sama menghidupkan Al-Quran. Sebab Quran ini ruh kita, kan? Quran disebut dalam surah Asy-Syura, jangan lupa ingat Quran, ingat ayat 52 surah Asy-Syura. Bahawa Quran itu nyawa kepada hati. Siapa-siapa tidak bersama Quran, sebenarnya dia membunuh hati sendiri. Berat tu kalau kita kata. Siapa-siapa tak bersama dengan Quran, dia membunuh hati sendiri. Membiarkan hati mati. Dan kena ingat juga dalam tadabbur, sepanjang tadabbur ni, ingat ayat 57-58 surah Yunus. Wah ni lah. Apa cerita? Anda buat dalam insya-Allah 27 ni anda buat live dengan pesatah ulama berkaitan dengan 4 apa tajuk dia? 4 risalah Quran untuk penduduk bumi. Sebenarnya ayat ni ayat 57. Kan? Anda cuba binakan satu nilai Al-Quran. 4 risalah Al-Quran untuk penduduk bumi. Apa dia? Yang kita dah belajar kan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Satu, ni risalah pendidikan yang lengkap. Yang kedua, wa syifaa'un lima fi sudur. Risalah Quran untuk penduduk bumi ialah menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri. Dah ada penyembuh. Apa penyakit yang ada dalam diri kita? Ulama kata ada 3. Penyakit syirik, penyakit syak, penyakit jahil. Wahudan, risalah yang ketiga. Apa yang Quran bawa ialah menunjuk jalan yang benar. Yang keempat, risalah Quran ialah warahmatul lil mu'minin, menjadikan mukmin hidup bahagia dunia akhirat. Benda ni kita duk cari benda lain. Benda ada depan mata. Sebab tu pengorbanan untuk Quran ni amat-amat dituntut. Kita kadang-kadang kita rasa hebat, tapi Quran kita tidak mendalami. Itu yang anak takut. Anak takut kita berbangga dengan kehidupan, tetapi Quran tidak kita dalami. Lalu banyaklah bahasa-bahasa yang kita guna yang bercanggah dengan Quran. Kita rasa betul, kan? Tapi Allah kata dhalla sa'yuhum dalam surah Al-Kahfi. Ya, ada orang yang dia merasakan dia orang yang paling bagus buat amal. Tapi Allah kata dia orang yang paling rugi. Sebab apa? Sebab apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ni khatam, nak khatam ni tazkirah sikit. Tak.
Kata Allah dalam ayat 104, 103 surah Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Wahai sekalian manusia, nak tak aku ceritakan kepada kamu orang yang paling rugi amal dia? Siapa orang yang paling rugi amal dia? Alladzina dhalla sa'yuhum. Dhalla sa'yu tu dhal, fa'il sa'yu. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang usaha dia salah, tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinun. Bukan siapa yuhsinun. Pada sangkaan orang buat amal tu, dia ialah ihsan. Dia sampai ke derajat terbaik. Yuhsinun sun'ah. Cara dia buat tu terbaik. Siapa tu? Kan? Jadi, nak tahu siapa, tuan-tuan bacalah ayat selepas itu. Kan? Dan nak cerita panjang, dah masa dah banyak, dah kelas 8.30. Jadi kita, tuan-tuan baca sendiri ya. Surah apa tu? Surah Kahfi. Surah Kahfi ayat 103 sampai habis ya. Sebab tu kadang-kadang Nabi ni, dia suruh beramal tu ada benda penting. Dia suruh beramal kan. Tiap-tiap Jumaat, paling-paling tidak baca 10 ayat pertama surah Kahfi, paling-paling tidak baca 10 ayat pertama surah akhir 10 ayat surah Kahfi. Kenapa Nabi suruh? Rupa-rupanya ada benda yang dikendaki kita sentiasa waspada. Tapi kita baca je, kita tidak hayati. Jadi lepas pada ni insya-Allah kita sama-sama hayati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.